Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Alright, semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama sekali Abang Abu ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah berada di sini. Kita ada adik-beradik kita yang kat sini, insya-Allah. Hari ini hari yang ke-7 hari ke-7. Alright, dalam puasa kewangan, bukan puasa puasa dah hari ke-8. Hari ini hari ke-7 dalam ilmu wang dunia akhirat bulan Ramadan ni dengan tajuk puasa kewangan, dan hari ini adalah hari yang ke-7. Kita nak bincangkan pasal bajet sekejap lagi. Right, dia lain jangan ingat bajet yang macam biasa Abang Abu cerita. Ini bajet dia lain sangat, dia sangat menarik, sangat best sangat. Dan bagaimana keadaan anda di sana? Macam kat sini alhamdulillah sangat cerah. Kalau tengok di cermin hotel ni kat luar ni cerah sangat. Alright, dekat depan ni saya dapat nampak Hotel Yan kat sini, Hotel Amber. Tu je lah aku dapat nampak. Lepas tu kat jauh-jauh situ nampak lah macam bangunan tinggi-tinggi sikit. Belah sana aku nampak apa ni, Bugis punya area aku nampak kat sana. Dan aku nampak depan-depan ada apa ni, yang stadium punya lampu tu kan. Tiang lampu tu juga aku nampak. Jadi inilah yang saya boleh nampak daripada sini, cerah sangat. Dan bagaimana anda semua hari ini? Pastinya ceria insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan bagi kita keceriaan yang luar biasa. Dan seperti mana bila dah datang kat sini, jangan duduk diam-diam, kita mula beristighfar, astaghfirullahalazim, sambil tekan butang share tu. Astaghfirullahalazim, tekan 1 share. Astaghfirullahalazim, tekan 2 share. Astaghfirullahalazim, grup mana, share lagi. Dia kena ingat, tengok je muka aku, first kali korang kena ingat share. Sambil share tu astaghfirullahalazim kan. Dan kedua tu yang love. Love tu lepas dah mungkin 10 astaghfirullahalazim, 10 share kita dah buat, lepas tu baru kita alhamdulillah tekan love pula. Alhamdulillah kan. At least 33 kali ke kan. Lepas tu alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar kan. Apa sajalah bagi yang ada kat sini. Dan lepas tu juga kita boleh cakap yang Abang Abu ajar dalam kelas. Alright, senang kaya, aku senang kaya. Alright, aku ni money magnet, aku money magnet. Tekan je banyak-banyak love tu, biar love tu banyak sangat dekat saya punya benda ni. Right, bagi yang first datang, saya ucapkan selamat datang ke program Abang Abu, iaitu puasa kewangan selama 27 hari.
Right, dan hari ini adalah hari yang ketujuh, pok laju sangat, hari berjalan dengan laju, dan terus tekan love banyak-banyak supaya kita nak love banyak-banyak dan kita nak share banyak-banyak. Mudah-mudahan ramai lagi kat luar sana akan terpilih untuk bersama dalam program yang memang hanya untuk orang-orang yang terpilih. Kalau anda, awak ni datang bukan tersengaja tekan tau, awak memang dipilih untuk berada di sini. Dan bagi yang memang faham benda tu, awak tunggu saja, awak akan pasti mendapat ilmu-ilmu yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin tak pernah akan jumpa kat mana-mana, insyaAllah, sebab semuanya fresh daripada otak dan hati dan jiwa. So benda yang datang ni daripada hati, jiwa, semua ni datang, jadi pastinya dia akan satu yang fresh sangat untuk anda. Jadi apa khabar you all semua, dan kita nak tengok siapa yang datang kat sini. Kita first kali, of course, kita ada Syamir Firuz daripada Singapura. Assalamualaikum Syamir. Dia cakap salam AA, dia cakap. Salam juga kepada Firuz. Dan kita ada student kita yang terbaik. Student ni the role model, student role model untuk Facebook Live ni, Fardiana Peter, yang pastinya dia akan follow every single benda yang setiap hari. Dan juga saya pasti ada ramai juga dekat sini. Tapi Fardiana ni memang dia seorang yang memang akan follow every single day tanpa dia saya tengok dia share every day. Dia akan share dengan puasa, hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu tu dia share every day. Jadi saya pasti dia memang follow so far. Nanti kita akan jemput Fardiana juga untuk bersama dengan Abang Abu untuk nak just share apa, bagaimana dalam hari-hari selama dah 7 hari ni kita dah belajar, kita dah dengar Abang Abu, apakah yang berlaku dalam kehidupan awak dari segi mindset awak mengenai kewangan. Semua tu kita akan bincangkan satu hari nanti. Kita juga ada Nur Kasih. Assalamualaikum Abang Abu dan kawan-kawan, selamat berpuasa. Waalaikumsalam. Dan kita ada Dr. Ravi kita, Dr. Ravi yang memang menunjukkan satu pencapaian luar biasa dalam satu lagi program yang sedang berlangsung, iaitu Simpan Challenge. So Dr. Ravi adalah leader, dia tengah lead dalam Simpan Challenge ni, berjaya mengumpulkan lebih RM2,000 dalam masa belum sampai 30 hari. Baru saya rasa dalam 14 hari, 15 hari dia dah capai RM2,000 lebih daripada simpanan. Tu satu yang best lah kita tengok. Dr. Rabi ada kat sini. Dan kita juga ada Haniza Ahmad Baidawi juga ada kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada Nur Izzati Idris. Assalamualaikum AA dan semua. Alright, terima kasih kerana hadir pada hari ini. Kejut-kejut adik-adik kita yang masih sedang tidur tu, kejut-kejut sekali. Kita ada beratus-ratus adik, tapi yang datang ni selalunya 10, 15, 20 macam tu. 15,000 ni hari ni kita ada 10,000 adik-adik yang sedang menonton Abang Abu. Alhamdulillah sampai aura ni akan sampai kepada mereka semua, insya-Allah. Right, okey. Dan apa kata hari ni kita nak bincang-bincang sikit mengenai topik ni kemudian, tapi bagaimana keadaan anda di sana dan macam mana puasa dah 8 hari ni, ada tak turun badan ke? Ada tak siapa-siapa masa puasa ni dia letak target macam apa tu, dia letak target tau, dia letak target aku nak kurangkan berat badan, ada tak? Tolong komen, ada tak macam tu? Yang awak letak macam, okey, bulan puasa ni sambil aku buat puasa ni aku nak kurangkan aku punya berat badan. Ada tak? Kalau ada, tulis kat situ. Saya nak tengok berapa ramai yang actually ambil peluang dari segi benda yang kita buat ni juga kita betulkan dari segi fizikal kita. Kan mungkin sebab selama ni, sebab kita ni main lanyaknya, termasuk saya lah kan. Saya ni lanyak je, apa benda yang saya boleh makan, saya makan. Of course lah kan. Masa tu kita tak terfikir pun kan. Tapi bila puasa ni kita macam terfikir juga. Kita kena setkan badan kita balik lah. Macam setkan supaya badan kita ni macam lebih best kan. Ada tak macam tu? Kita nak tengok. Dan kita juga ada Taufik Abdul Latif kat sini. Assalamualaikum Abang Abu. Alhamdulillah dapat join hari ni. Mudah-mudahan dapat terus join lah setiap hari. Sambil-sambil tu yang ada kat sini, apa kata kita share kan. Kita share kepada member-member kita di social media. Alright, share dengan hashtag puasa kewangan. Alright, 27 hari. Dan kita bermula pada Ramadan 2 tadi. Dan kita dah pun ke-7, hari yang ke-7 Alhamdulillah. Dan saya ada lagi 3 hari untuk berada di kuarantin. Lepas tu insyaAllah saya akan dibebaskan insyaAllah. Right? So saya telah pun diberitahu akan ada test pada hari Khamis ni. Dia akan buat test dan selepas tu insyaAllah di Jumaat dapat kembali ke pangkuan keluarga insyaAllah. Right?
Kita dekat Ashura. Assalamualaikum AA. Jadi okey, soalan saya tadi tak ada orang jawab lagi soalan saya. Takkanlah sampai 3 minit dia punya lagging kan. So siapa yang ada tak letak matlamat puasa? Apa matlamat puasa awak? Apa matlamat? Dari segi fizikal awak, ada tak letak matlamat? Mungkin nak kurangkan makan gula ke lepas ni, ataupun nak berhenti merokok ke lepas ni. Ada tak macam ambil peluang dari puasa ni, kita letakkan satu target tau. Tu target yang aku nak capai. It can be anything. Boleh tak share dengan Abang Bu? Boleh tak macam share apa saja, mungkin makanan ke, mungkin dari segi exercise. Okay, aku nak exercise lah. Bulan puasa mungkin aku dah start exercise, aku nak terus exercise. Bulan puasa ni aku dah baca Quran, aku nak teruskan baca Quran. Ataupun aku dah mula baca Yasin setiap hari satu, aku nak sambung terus lepas puasa ni. So ada tak satu target yang awak letakkan macam tu? Boleh tak share? Kita nak dengar, kita nak tahu juga siapa yang mungkin ada juga benda-benda macam tu. Alright, sambil tu tekan love. Jangan berhenti tekan love. Tengok tu semua dah berhenti. Jangan, kan adik-beradik, come on. Kita ada berapa puluh ribu ni kan. So tekan love sampailah capai 1000 love. At least 1000. Setiap hari mesti kena capai 1000 love tu. Tapi bila tekan love tu, bukan kita tekan macam tu je. Kita tekan sambil kita cakap something. It can be zikir, it can be something affirmation yang kita belajar. Apa sajalah tekan sambil tu, tapi tekan, yang penting tekan. Tekan benda tu, tekan sambil awak mengucap mungkin asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah ke, berselawat ke. Ambil peluang sambil dengar, sambil tangan bekerja, sambil hati kita berselawat ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, come on. Nak khatam huruf, amin. Syurah khatam Quran, alhamdulillah. Sangat baik. Saya doakan mudah-mudahan Allah akan permudahkan akak untuk khatam Quran pada puasa ni. InsyaAllah bagus. Ini adalah satu matlamat yang memang semua ramai kita memang berniat untuk khatam Quran dalam masa kita berpuasa ni. Dia adalah satu benda yang memang seronok kita untuk settle kan. Alright, kita sambil tu ya Abang Abu, bulan puasa ni saya target baca Quran setiap hari. Mudah-mudahan sempat khatam Quran sebelum malam raya. Amin, definitely. InsyaAllah kalau kita dah berniat tu kan. Bila kita dah berniat benda yang baik, Allah akan permudahkan. Percayalah cakap saya, bila kita berniat saja dan kita usaha sikit, Allah akan permudahkan. Allah akan permudahkan dan kita akan capai. Dia niat tu kena kuat lah. Niat tu kena kuat dan kena ikhlas. Niat yang ikhlas dan kuat, pastinya Allah akan permudahkan. Saya juga doakan mudah-mudahan taufik akan Allah rezekikan untuk khatam Quran sebelum malam raya, insya-Allah. Amin. Nak makan makanan yang sihat dan tak bazir dalam beli makanan. Wow, ini memang luar biasa. It's not an easy task untuk wanita untuk nak kata orang nak stop makan apa tu semua kan. Tahniah kepada Haniza juga, alhamdulillah. Ada benda-benda macam ni lah yang buat kita semangat kan. Alright, terus tekan. Terima kasih terus yang menekan love dan love tu terus tekan tu. Memang terima kasih. Teruskan, kita nak tengok dia terus naik dan naik dan naik. Sambil-sambil kita bincang-bincang ni, kalau ada soalan-soalan tertentu mengenai kewangan, mengenai bisnes kan, ataupun kehidupan awak sendiri, bolehlah tanya kan. Kita bersembang-sembang, kita sambil kita memang ada ilmu yang kita akan kongsikan. Kita tak nak sajalah benda ni jadi macam satu tempat untuk kita serius sangat pasal ilmu sahaja, sebab kita bersederhana dengan ilmu, supaya ilmu yang kita sampaikan tu kita boleh praktikkan. Dan juga saya nak ambil kesempatan dan peluang untuk menambahkan lagi banyak pahala-pahala untuk diri saya dengan menjawab soalan-soalan anda. Jadi kalau ada soalan kan, kalau ada soalan dipersilakan untuk komen dekat situ kalau ada soalan. Dan kalau ada benda-benda yang nak kongsikan juga, sama-sama kita kongsikan. Walaupun kita sikit dan kita ni dalam satu kelompok yang kecil, tapi saya rasa bila kita ni sikit tu lagi power tau sebenarnya, kan. Lagi sikit lagi power, insya-Allah. Alright. Tapi of course kalau lagi banyak lagilah power. Tapi apa pun kita buat, kita ingat kita ikhlaskan hati kita dalam buat sesuatu, melakukan sesuatu, ikhlaskan hati kita. Bila kita buat sesuatu dengan niat kerana Allah, pastinya dia akan jadi mudah untuk kita. Alright, mudah-mudahan Allah akan jadikan kita lebih apa kata orang tu, dia lebih ikhlas lah. Dia macam terus buat sajalah kan. Kita pun buatlah setiap hari, kita buat benda-benda yang mungkin pada setengah orang dia tak nampak dia punya kesan. Semua orang ni suka yang very materialistic tau. Dia dua, dia orang ni biasa dua. Satu very materialistic, satu lagi very
very Islamic, maksudnya very spiritual and very materialistic. Dia tak ada keseimbangan yang saya nampak. Sebab tu saya macam, aku nak macam buat benda ni biarlah ikut aku punya benda yang aku sendiri fikir kan. Aku sendiri macam rasa benda ni sebenarnya dua-dua ni perlu. Tanpa spiritual, no point kita hidup. Tanpa akhirat tak ada guna dunia ni. Dan tanpa dunia ni pula macam mana kita nak dapat akhirat kalau dunia kita tak ada, macam mana kita nak dapat akhirat? Jadi kita seimbangkan, insyaAllah. Alright? Okey, sambil tu soalan. Ada soalan, tanya soalan. Jangan kau dengar soalan pun tak nak tanya. Tanyalah soalan. Brothers and sisters, takkanlah kau dalam hidup kau ni tak ada soalan nak tanya Abang Abu ni. Kan? Abang kau ni nak bersedia untuk jawab soalan sebab kadang-kadang kan ada orang dia WhatsApp aku, dia nak tanya itu, nak tanya ni. Aku cakap, kita bukan tak nak jawab, tapi tempat ni tak sesuai. Awak kena jumpa, buat appointment supaya kita betul-betul dapat duduk, dapat bincangkan perkara tu. Tapi of course kau kena bayar lah kan. Ada yang bayar 1,000, ada yang bayar 2,000. Terpaksa sebab awak nak selesaikan masalah, nak jumpa. Tapi hari ni of course dalam live ni, kalau setakat soalan-soalan awak yang awak boleh tanya ni, insyaAllah saya boleh jawab. Dan hari ni topiknya menarik. Topiknya mungkin kita pernah dengar tau pasal bajet ni tu. Tapi saya nak bawa satu pemikiran yang berlainan kepada awak supaya awak boleh berfikir secara lain. Tak macam biasa. Bila bajet je dia mesti nak macam, yelah buat bajet. Tapi hari ni aku nak letakkan benda tu dalam satu kaedah atau pemikiran yang berlainan sikit. Itu kita punya motif puasa kewangan. Sebab apa? Puasa kewangan ni adalah untuk memantapkan kita dalam kewangan kita. Kita nak upscale, kita nak upgrade, kita nak pastikan kita fitness level dalam finance ni dia bertambah, dia meningkat. Itu tujuan kita buat program puasa kewangan. Tapi saya nak awak tekan love banyak-banyak. Tolong tekan love banyak-banyak. Siapa tekan love banyak-banyak ni, kau terima ni untuk engkau. Ni untuk engkau siapa yang tekan tu, aku nak bagi dia tepuk-tepuk sikit. Budak-budak yang selalu minta tepuk-tepuk tak ada kat sini hari ni. Okey, tapi tak ada pun lantak kita bagi juga tepukan untuk anda. Alright, terima kasih kepada yang terus menekan sambil beristighfar, sambil berzikir. Boleh saja. Alright, adakah soalan yang mungkin ada tak? Saya tunggu satu soalan supaya saya ni, soalan awak ni sebenarnya apa tau? Dia bukan saya tanya suka-suka. Soalan awak ni adalah macam breakfast mindah saya. Kepala otak saya ni dia suka untuk berfikir kan. Jadi bila you tanya je soalan, otak pak dia dah mula macam ada something dia ada some power dekat situ. Dia jadi itu yang jadi aku jadi macam lagi gila nanti. Alright, kita ada soalan nak makan makanan yang sihat. Okey, tadi dah ni dia. Fardiana dia ada soalan. Macam mana nak buat bajet? Okey, macam mana dia tanya apa? Macam mana nak buat bajet? Sekejap saya tengok dulu. Macam mana nak buat bajet dengan pendapatan sedikit sebabnya selalu tersasar daripada bajet. Sebab itulah kena buat bajet. Kan? Sebab tu kena buat bajet. Dia ingat bajet ni untuk orang yang ada duit Tak, bajet ni untuk semua orang. Kan kau ada duit ke tak ada duit ke, memang kena buat bajet. Sebab tu hari ni kita punya topik ni, bajet sebagai tanggungjawab. Dia bukan sebagai satu benda yang macam suka-suka. Tapi bajet ni sebagai satu tanggungjawab. Itu kita kena bincang. Jadi bajet perlu. Tapi bila cakap bajet, dia datang, bila bajet biasa dia datang dengan perasaan negatif, perasaan takut. Tapi bajet sebagai tanggungjawab ni satu perasaan yang you kena buat. Dia satu kewajipan, satu tanggungjawab, responsibility. Right? Tapi macam mana kita nak letakkan bajet secara responsibility tu, Abang Abu nak share sekejap lagi, okey? Dan kita ada siapa ni? Abang Abu, macam mana nak balance balik simpanan yang dah terpakai untuk belanja luar jangka? Contoh pembaikan kereta, tukar barang elektrik. Sebab tu, berapa kita punya persen yang kita letak? Contohnya kita target kan, itu yang nama dia simpanan kecemasan. Okey, apa tu simpanan kecemasan? Adalah apabila kita dah simpan benda tu, kita akan gunakan untuk kecemasan. Dan bermaksud, bila kita dah capai level tu, kita kena top up balik. Contohnya lah kan, target utama ataupun target yang selalunya perlu kita ada sebagai satu simpanan kecemasan adalah 6 bulan perbelanjaan kita.
6 bulan perbelanjaan kita ni sebenarnya kita jadikan sebagai kita punya simpanan kecemasan kita. Okey, apa maksudnya? So dalam simpanan kecemasan, kalau awak memang tak ada bajet-bajet untuk repair dan sebagainya, bila berlaku apa-apa awak akan gunakan duit simpanan kecemasan ni, betul? Lepas apa kita kena buat? Kita kena top up balik. Bulan depan kita dah kena top up balik, mungkin secara sikit-sikit ataupun secara secelepuk macam tu. Alright, itu cara dia. Kan, itu cara dia. Kita tak boleh biarkan saja apa yang kita dah pakai. Sebab tu, simpanan kecemasan tu perlu kita bina daripada awal. Dan sekurang-kurangnya 6 bulan. Kenapa ada masalah nak bayar balik ni? Sebab mungkin kita punya simpanan kecemasan tu tak cukup 6 bulan. Mungkin ada 1,000 atau 2,000 saja. So, bila benda tu dah habis, kita dah menggelabah. Jadi, kita kena ada target simpanan kecemasan ni selama 6 bulan. 6 bulan kita letakkan target kita. Lepas tu, terus sambung sampai 24 bulan. Ini saya ajar dalam kelas. Nanti kalau ada rezeki datang kelas, masuk kelas Abang Abu supaya kita boleh belajar secara detail. Itu jawapan yang saya boleh bagilah untuk setakat ni. Dan kita juga ada Fahmi Nordin, dia cakap Abang Abu handsome, alright. Sebab kau cakap handsome Fahmi, aku nak tepuk. Bagi kau tepukan. Sebab orang yang cakap handsome ni aku takkan biarkan macam tu je. Aku akan bagi tepukan sebab apa yang kau cakap tu adalah fakta. Alright. Kita ada siapa lagi ni? Suhaimi dia cakap apa? Salah handsome. How are you today? Best ke best? Best. Alright. Best ni bulan puasa dia berubah sikit. Best ni bulan puasa. Be excited solat tarawih. Be excited solat tahajud. Be excited solat taubat. Be excited solat tasbih. Be excited tadarus. Starting tadarus. Ataupun start tadarus. Tu dia. Okay. Then dia tanya apa lagi? Okay, soalan. What is the budget for marketing? Berapa persen tu? Dan ada beberapa macam punya marketing yang boleh buat. Alright. Okay, kalau kita cakap pasal marketing ni, pada Abang Abu, marketing akan mengambil sekurang-kurangnya, kalau baguslah kau punya cara, boleh menguruskan kau punya business ni, marketing cost 20% tu minimum. Minimum untuk kau kena ada. 20% from your sales tu. Alright, from you punya sales. Sebab tu margin kena jaga. Right? Margin awak kena jaga dan bila awak buat sale, 20% kena balik kepada marketing. Balik kepada marketing. Tu minimum tau. Ada yang sampai 50%, ada yang sampai 40%. Right? It's all depend on the timing, depend on the season, depend on your campaign dan sebagainya. Tapi untuk normal 20% tu tak boleh lari. 20% mesti. Okey, Assalamualaikum. Saya selalu menahan daripada belanja. Sampai satu tahap terlebih geram menyebabkan belanja melampau. Macam mana nak kontrol? Sebab tu aku cakap, Lina, kau tak boleh nak kontrol. Kau janganlah tak berbelanja. Sebab tu dalam bajet Kompas Wang, kita cakap sekurang-kurangnya 5% ni awak ketepikan untuk belanja. 5%. 5% yang awak memang kena belanja kan. Awak tak boleh simpan 5%. Belanjalah, pergi minum kat Starbucks ke, pergi tengok makan Baskin Robbins ke, kita nak buat apa, kau nak pergi spa ke, kau nak urut-urut kepala ke, kau nak apa. Semua tu kau boleh buat. Alright? 5% tu kau jaga. Kalau gaji kau 2,000, 5% berapa? RM100 memang kau kena hancurkan. Kena habiskan. Kena buat untuk kau punya rasa macam membazir pun tak apa. No, like benda macam tu. 5%. Kalau kau buat macam tu, insya-Allah kau akan kontrol. Kalau tak, kau akan memang kau buat benda yang kau cakap ni. Kau akan habiskan duit yang ada. Kau dah kontrol, nanti satu kali kau lanyak semua. Jangan buat macam tu. Sebab tu hari ni Abang Abu nak cerita mengenai benda ni, iaitu bajet tu sebagai satu tanggungjawab dan cara bajet yang berbeza. Kan? Siapa dekat sini yang memang bajet? Memang dia ada bajet. Boleh tak komen dekat sini? Awak tulis je komen. Awak komen, okey, saya ada bajet. Tolong komen kat sini. Some money cannot be saved. InsyaAllah happy. Kan? Dia kena habiskan. Kalau awak punya gaji RM5,000, saya cakap awak, RM250 tu memang awak kena buat untuk awak punya rasa membazir lah. Okay. Buat je. Right? Benda tu kena buat. Dia tak boleh macam kontrol semua. Nanti satu hari memang awak tak boleh. Sebab awak tak ada satu kaedah. Sebab tu, apa yang Abang Abu saya buat? Okey, Siti Fatimah dia cakap saya dah bajet. Okey, bagus. Siapa lagi? Kita nak tengok siapa lagi yang memang dah bajet. Kita nak tengok siapa lagi yang dah bajet. Alright. Okey, Siti Fatimah. Okey, dia cakap saya dah bajet. Siti Fatimah dia bajet. Bagus. Tapi hari ni perspektif bajet ni akan berubah.
Sebab Abang Abu nak kasih something yang boleh buat kepala otak kita orang ni berfikir sikit. Kan? Bajet yang selalu kita fikir bajet macam tu, hari ni kita nak kasih dia lain sikit. Alright, sambil tu jangan duduk diam kat sini. Saya nak awak share juga dekat member-member awak sebab kita belum masuk lagi bab ni. Sebelum bab masuk, kita nak naikkan lagi penonton-penonton yang berada dekat sini, kita naikkan lagi sikit. Kita share, alright, hashtag Puasa Kewangan, share benda ni kepada rakan-rakan dalam social media awak, dalam WhatsApp group awak. Biarlah dia orang datang sebab pasti yang datang ni akan terpilih, alright. Okey, saya dah bajet. Okey, kita ada Kak Ashura kita dia cakap saya dah bajet. Okey, Kak Ashura dah bajet. Okey, Taufik dia cakap apa? Ya, saya ada bajet bulanan, kalau terbabas ambil dari gaji bulanan depannya. Aduh. Kan, sebab tu kita nak tak terbabas. Sebab kenapa dia terbabas? Sebab kita ambil dia sebagai satu benda yang membebankan, bukan tanggungjawab. Kita ambil benda tu macam terpaksa aku buat benda ni. Bila terpaksa dengan tanggungjawab, dia berbeza, babe. Terpaksa ni kita buat dengan satu perasaan yang sangat macam forced. Kita been forced to do something yang akhirnya kita mungkin akan tak buat lagi benda tu sebab dia tak datang daripada sifat tanggungjawab atau suka, tapi dia datang daripada force. Benda tu kita akan, apa pun yang kita buat, kalau kita buat secara force dan kalau benda tu tak bertukar menjadi tanggungjawab, awak tak akan buat lagi. Awak akan pasti gagal dalam buat benda tu. Sebab itulah bajet ni dia gagal. Bajet ni tak ada orang yang saya tengok bajet ni dia macam buat sampai dia capai matlamat. Pasti dia akan tergelincir. Kan? Alright. Okay, itu Taufik dan kita ada Haniza. Saya dah start bajet. Okay, Haniza. Thank you. Dan aku tak ada bajet tapi aku cuma beli barang yang perlu. Unsubscribe apa yang tak perlu. Okay, tu Suhaimi, kau punya cara. Tu cara masing-masing. Janji every cara yang kita buat, if it works for us, then okay, good. Alright, saya dah bajet, dah jadi kedekut dari membeli barang yang tak perlu. Okey, Belacan Majidi, aku nak cakap engkau satu. Dia bukan kedekut. Engkau kena ubah perspektif tu. Dia bukan kedekut. Sekarang ni engkau lebih bertanggungjawab. Faham ke? Faham. Kau jangan tertipu dengan orang-orang sana yang jealous dengan kau. Dia cakap, alah kedekut. Tak, aku dah bertanggungjawab sekarang. Sebab tu aku tak beli benda-benda yang tak perlu. Sebab membazir ni kan dia macam sifat setan. Jadi aku dah nak jauh daripada setan. Aku tak adalah beli benda-benda tu. Maksudnya kita dah bertanggungjawab. Kan, Belacan. Belacan Majidi. Aku tahu Fatin ni kan. Okay. Alright, jangan. Alright, jangan. Okay, kau jangan rasa macam tu. Sebaliknya kau rasa aku dah bertanggungjawab. Alhamdulillah, syukur. Alright. Okay. Nampak? Saya buat bajet tapi bajet kedekut. Alright. Dia kedekut ni, dia lain. Aslina, kau kena faham. Kedekut tu apa? Kedekut tu adalah bila kau makan satu kali je sehari semata-mata nak simpan. Itu kedekut nama dia. Lagi satu, bila orang minta sedekah, kan orang susah minta sedekah, orang minta derma makan, kau tak bagi. Itu kedekut. Ini kedekut. Tapi kalau kau memilih kan nak beli ni ke nak beli ni, perlu ke tak perlu, itu bukan kedekut. Itu tanggungjawab, babe. Itu tanggungjawab. Jadi kalau engkau betul-betul buat itu, tanggungjawab. Okey, Nur Kasih, jom pergi pasar sambil dengar bambu. Bajet penting. Kau nak pergi pasar. Okey, bagus. Kan, Belacan Majidi. Betul? Jangan kau tertipu dengan member-member kau yang selama ni kau belanja. Sekarang ni, belanja tu okey. Tapi jangan melampaui batas. Kan, jangan kita... Belanja tu okey. Kita belanja member tu bagus. Alhamdulillah. Kalau memang member tu memang member yang memang tak ada duit, memang tak susah, kita belanja hari-hari pun tak apa. Tapi kalau kita macam terlepih, melampaui batas tu yang sebenarnya tak betul. Alright? Kita ada siapa? Taufik. Okey. Abang Abu tak perlu force. Cuma bertanggungjawab atas lebihan perbelanjaan. Yes. Alright. Alhamdulillah dah pandai bajet dan simpat sejak follow Abang Abu dari PKP lepas. Alhamdulillah. Ini aku suka dengar ni kan. Orang ni macam ni, dia follow. Bila follow, pasti kau akan dapat something yang luar biasa. Kita ni start je kecil. Start kecil. Tapi bila kita kekalkan that momentum, kau akan terperanjat dengan hasil yang akan berlaku. Alright? Jangan kita compare dengan orang-orang lain. Kita compare diri kita sebelum dan sekarang. Dan selepas ni. Nanti kita compare balik. Dan kalau awak konsisten dalam momentum awak ni, awak akan capai sesuatu yang luar biasa. Right? Okey, kita pada Suriana, dia cakap, is it a want or is it a need? Ciwa, dia mentang-mentang orang Singapura. Kau tengok dia cakap pun, hui, macam orang Singapura. Is it a want or is it a need?
Betul lah tu kan. Betul lah. Is it the one, is it the... Itu pun salah ke bambu Kak Suryana? Betul Kak Suryana? Betul lah. Is it the one or isn't it need? Kan tanya. Kalau it's a one, then do you have that budget for it? Kan? Kalau tak ada, you don't. Right? You better don't. If it's a need, then you have to like get it. Kan? So benda-benda macam tu. Baguslah Kak Suryana ni. Kak Suryana. Nanti pukul 12, nanti 12 lebih kau boleh jumpa Kak Suryana lagi. Okey, kalau bertanggungjawab dengan kewangan, kewangan itu sendiri akan bertanggungjawab terhadap anda. Kalau tidak tanggungjawab dengan wang, confirm kewangan tak cik. Wah, ini kau dah boleh berfalsafah lah Suhaimi. Aku rasa kau dah boleh tulis buku lah Suhaimi. Semenjak 2 jam kau dengar ni kan, kau dah jadi macam orang Tibet tau. Kau macam betapa, hari-hari betapa kau dapat ilmu-ilmu baru kan. Nanti kau pun sendiri jadi macam guru lah, guru. Kau Singapura tak ada gunung kan. Kau naik bukit lah, Bukit Timah ke bukit mana tu? Yang dekat Sentosa tu bukit apa Ada satu bukit tu kan. Kau naik duduk kat situ, betapa banyak, nanti dapat banyak ilmu, nanti kau boleh tulis buku. Okay. Alright, okay. Thank you Suhaimi. That's a very good sharing. Alright, kalau kita tak bertanggungjawab dengan kewangan tu sendiri tak akan indahkan kita. Alright. Clear ke clear? Sebab benda ni betul. Sebab dulu, satu masa dulu, Abang Abu nak share pasal Abang Abu sendiri tau. Dulu, ada satu ketika dulu, sebab tu Allah ni kadang-kadang, dia bukan kadang-kadang, Allah akan sentiasa uji kita dengan pelbagai benda. Ada satu masa Allah bagi aku banyak duit. Banyak sangat. Dan Alhamdulillah masa tu macam, wow, aku macam terfikir macam banyaknya duit. Tapi aku tak ada bajet dan aku akan tak indahkan duit tu. Maksudnya aku tak bertanggungjawab. Aku akan pergi KL naik suka hati aku. Aku beli kereta cash, aku belanja member, tak kira kau nak apa aku kasih. Seolah-olah aku tak menghargai duit tu. Dan akhirnya kau tahu tak apa jadi? Akhirnya duit tu tak ada. Habis, hilang semua. Aku pun terperanjat. Banyaknya duit aku yang tak ada. Sampai aku terduduk, masa tu lah aku terfikir sebab aku tak bertanggungjawab atas duit tu. Aku buat suka hati aku je. Itu sebenarnya yang berlaku dan akhirnya aku mula berubah dan mula bertanggungjawab. Setiap duit yang dapat ni, dia bukan hak aku. Aku rasa macam, kalau dulu aku ingat, ini duit aku. Sekarang tak, ini bukan duit aku. Ini adalah amanah daripada Allah. Allah bagi aku ni untuk aku nak kongsi dengan orang lain. Dengan apa yang aku perlu, aku ambil dan lepas tu aku kena kasih benda ni. Aku tak boleh nak belanja pada benda-benda yang tak betul. Aku mula mengambil dia sebagai satu tanggungjawab. Kan? Dan barulah Allah, dan seperti macam Suhaimi cakap tadi, baru duit tu pun suka kat kita. Duit suka kat kita sebab dia tahu bila dia datang kat kita, kita akan gunakan duit tu untuk benda baik, untuk bermanfaat, untuk memberi manfaat pada orang lain. Jadi duit tu datang banyak dekat kita. Lepas tu kita pun buatlah banyak, kan? Benda macam tu. Jadi sebab itulah kita perlu bertanggungjawab. Alright Okey, kita belum masuk lagi hari ni punya topik. Saya tunggu lagi anda bawa member lagi ramai untuk kita nak kongsi satu formula bajet yang bertanggungjawab. Dan ini jadikan misi kita, right? Mungkin sekarang hari ini awak tak boleh buat, tapi jadikan tu misi kita dan saya pasti dia akan memberikan satu yang luar biasa dalaman kita. Alright? Bajet yang bertanggungjawab, alright? Tapi untuk tu saya nak korang tekan lagi love banyak-banyak dan cakap, okey, tulis kat sini, Abang Abu handsome. Cuba tulis. Kalau ada 10 orang tulis, baru aku akan share benda ni. Kalau tak, aku tak nak share. Ikhlas tu ikhlas. Memang ikhlas aku nak share. Tapi aku nak rasa juga lah korang macam, aku juga sampaikan ilmu pada orang yang bertanggungjawab. Aku tak nak sampaikan ilmu ni pada orang yang tak bertanggungjawab. Apa maksudnya? Maksudnya, saya kena bagi ilmu pada orang-orang yang bertanggungjawab tau. Sebab tu kadang-kadang kita charge. Kenapa kita charge satu program? Sebab kita nak orang tu bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab itulah akan bayar untuk datang untuk belajar. Clear Alright. Saya bajet tapi itulah selalu tersasar dari bajet pertama dari soal sedekah dan ada family yang perlukan. Itu jangan risau. Alright Fardiana, kalau itulah sebab bajet kau lari, it's okay. Alright, it's okay. Tapi cuma kau kena pastikan dia tak melebihi batas. Tapi kalau itulah yang kau punya masalah, aku rasa kau tak perlu risau sebab tak ada orang yang akan susah, tak ada orang yang akan jatuh miskin, tak ada orang yang akan jadi papa kerana sedekah. Tak ada orang. Tak ada orang dalam dunia akan menjadi miskin, papa kerana sedekah. Alright, jangan. Alright, itu benda yang bagus. Alright. Sejak pi kelas Abang Abu, sekarang pi Pazar, bil makin makan pun fikir betul ke nak makan, bukan kedekut tapi selalu mesti buang. Alright, bagus Nur Kasih. Itulah cara dia kan, bagus. Alright. Okey, bila kita akan tahu bila kita sudah
bersedia untuk give back bila-bila pun boleh. Actually give back ni bukan kita nak tunggu sampai tak. Give back ni that's your nature. Kita ni hidup ni memang kita telah dihidupkan untuk memberi. Bila kita nak memberi tu, kita ada sifat memberi tu cukup. Itu tak bermaksud kau kena ada juta-juta untuk memberi. Sebab tu dalam, kalau tengok balik sebelum ni punya segmen, Abang boleh cerita, kita kena bersedia untuk memberi apa? Dari segi kewangan kalau kita mampu. Dari segi masa yang kita ada untuk keperluan orang, mungkin tenaga yang kita ada, fikiran kita ada, idea yang kita ada, kata-kata semangat yang kita boleh bagi. Semua ni adalah memberi. Jadi, jangan risau nak memberi ni kena ada satu benda baru nak. Awak boleh start daripada sekarang, Syamil. Alright, macam kau buat kat aku. Kau buat apa? Kau hantar makan. Betul tak? Engkau kan hantar makan untuk berbuka. Itu pun dah kira engkau dah buat. Faham tak? You dah give. Alright, that is what I mean. Tak perlulah kita nak jadi jutawan, lepas tu kita menderma 1 juta, 10 juta ni semua tak ada benda, babe. Alright, kita jangan rasa, oh itulah nama sedekah. Itu tak. Sedekah bukan itu. Sedekah datangnya daripada hati. Right? Jadi engkau memang kena mula bersedia untuk memberi tu. Alright, Syamil, Okay, handsome. Terima kasih, alright. Kita beri tepukan kepada Muhammad Anif kerana dia cakap saya handsome. Okay, Abang Bu handsome, baik dan awesome. Alright, ini juga kita bagi tepukan. Alright. Okay, okay, Belacan pun cakap aku handsome. Alright, kita bagi tepukan kepada Belacan yang bagi tahu aku handsome. Alright. Okay, kita ada Abang, alright. Suhaimi pun cakap aku handsome. Jadi aku akan bagi tepukan kepada Suhaimi juga kerana dia cakap sentiasa handsome. Okay, Rabi, Dr. Rabi pun cakap, jadi saya bagi dia satu tepukan juga untuk handsome. Weh, ramai pula yang cakap aku handsome. Terima kasih lah. Korang ni memang best lah. Aku suka korang lah. Alright, Abang Abu, manis dia cakap. Selina dia cakap manis. Okay, alright, bolehlah. Haniza dia cakap Abang Abu handsome. Terima kasih Bicycle Horn. Dan kita bagi Ferdiana ni juga, kita bagi DJ Horn. Alright. Okay, terima kasih. Kita balik kepada topik kita ni. Kan, sambil-sambil tu kita kenalah juga nak bagi. Aku kena rasa handsome barulah macam sedap sikit aku bagi. Walaupun muka memang tak handsome pun. Tengok, wih, aku memang tak cukur pun. Tapi itulah nama dia macho kan. Okay, now. Jadi, hari ni Abang Bu nak cerita mengenai bajet. Banyak soalan yang awak tanya tadi, Abang Bu dah jawab. Inilah yang saya nak. Macam inilah baru best kan. Macam inilah bila kau tanya kita soal dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini, lebih best lagi. Lebih best lagi, alright? Dan sekarang time untuk awak dengar betul-betul, alright, satu formula bajet yang luar biasa insya-Allah, formula bajet yang pastinya yang awak perlu buat. Alright, formula bajet ni dia datang daripada dalam, babe. Dan formula bajet yang Abang Bu nak ceritakan pada hari ini adalah bajet yang bertanggungjawab. Dan awak mungkin hari ini belum capai benda tu, tak apa, don't worry, babe. Alright, bila tak capai benda tu, don't worry, tapi inilah matlamat yang kita nak letakkan. Alright, boleh ke boleh ni? Abang pun nak letakkan ni sebagai matlamat yang awak kena letakkan dalam bajet. Alright, dan bajet ni, nama bajet ni 131313. 1 out of 3, 1 out of 3, 1 out of 3. Okay, ini bajet yang kita nak capai. The ultimate bajet yang saya sangat yakin yang akan memberikan anda sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan awak. Sebab dia merangkumi semua. Bajet ni dia merangkumi semua. Tapi nak capai ke sana perlu ada satu, kata orang tu step ataupun satu roadmap yang betul. Tapi apa tu 131313? Alright, siapa nak macam teka kat sini? Ada tak 131313? Pernah tak dengar bajet 131313? Saya rasa belum pernah orang ada cerita benda ni, sebab Abang Abu sendiri yang mula cerita benda ni. Alright, dan benda ni memang best sangat dalam puasa kewangan ni. Bajet 131313 ni adalah bajet yang kita nak capai, matlamat kita. Mungkin hari ni awak belum bersedia ataupun belum sampai tahap tu, tapi niatkan dalam hidup kita, niatkan dalam kepala otak kita ni, yang aku nak capai bajet tu. Itulah bajet yang sebenarnya, alright? Okay, bajet yang betul. Boleh? Alright, siapa yang dah pernah dengar? Saya rasa belum kot. Melainkan dia macam adik, macam makan je 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 angin kosong. Betul? Kan? Nampak? Engkau dah tahu benda tu. Tapi benda ni macam mana nak letakkan dalam 15-15. Trimi dengar tuan. 15-15. Jangan panggil tuan lah Abang ni. Panggil dia Abang Abu kan. Tuan ni macam jauh sangat. Sebab saya punya cara ni bukanlah macam skema sangat. Aku punya cara ni macam kita member-member kan. Adik-beradik punya style. Jadi
Panggil Jawab Mampu lagi best. Kan? Okey. Apa tu 1-3-1-3-1-3? Itu ultimate. Kalau tak boleh buat benda tu, kita start dengan 1-5 ke whatever and stuff like that. Tapi inilah yang kita punya ultimate dia. Alright? Okey. Dia macam ni. Alright, dengar. Katakan kita dapat gaji 3,000. Alright, gaji 3,000. Contoh. Gaji dia 3,000. Jadi apa itu 1-3-1-3-1-3? Alright? Okay, now. Dengar betul-betul. Jangan terus, mana boleh gaya. Semua tak nak. Dengar dulu. Nanti baru kita cerita. Tapi ini ultimate. End of the day, alright, you achieve this and I tell you, you are going to live wonderfully awesome life. Alright? Awesome life. Okay. Bila kita dapat 3,000, alright, dengar betul-betul. 1-3, 1 expenses tu Razana. Okey Razana, tu cara engkau Razana tapi aku nak macam bagi satu benda yang betul lebih kurang, tapi saya punya adalah 1/3, 1/3, 1/3. Okey, very good. Razana mungkin pernah dengar apa yang abang bercerita, tapi biar saya lengkapkan sebagai inilah bajet yang kita nak jadikan sebagai tanggungjawab kita. Berapa orang ready kat sini? Right, sebab ilmu yang kita nak share ni, saya tak nak awak dengar-dengar tak buat. Alright, awak jadikan ni sebagai awak punya matlamat tau. Right, okay. Dia macam ni. Kalau kita dapat RM3,000, alright, RM1,000 adalah untuk keperluan awak. Alright, 1/3 adalah untuk keperluan awak. Keperluan. Alright, keperluan apa tu? Keperluan maksudnya awak punya makan, minum, duit rumah, duit kereta, duit bini, duit anak, duit itu, duit ini, semua. 1/3. Iaitu 1,000 saja. Alright, 1,000 saja adalah untuk keperluan awak macam tu. Alright, 1/3. Mungkin aku tulis kat sini kot. Okay, 1/3 aku tulis. Okay, 1/3. Okay, kejap Korang tunggu tau. Jangan lari Lepas tu sambil-sambil tu kau tekan 1/3. Okey, ni bajet. Okey, 1/3 adalah untuk keperluan. Alright. Keperluan lah. Keperluan. Semua sekali lah. Bila keperluan ni dia semua sekali Okey, 1/3 ni untuk keperluan. Untuk semua sekali lah. Kan? Makan, minum, duit kereta, duit rumah, duit itu. Sepatutnya, okey. Engkau jangan nak buat benda ni sekarang. Alright? Okey, itu yang pertama. Okey, 1/3 untuk keperluan. Apa saja keperluan, maksudnya semua keperluan kita. Makan, minum, duit anak, duit bini, duit kereta, duit itu, duit tuition, duit semua. Okey, that's 1/3. The second is, kedua adalah 1/3 lagi. Alright? Untuk apa? Untuk penjanaan. Okey. Right. Dan 1/3 lagi awak kena gunakan untuk penjanaan. Apa maksud dia? Dia adalah 1/3 ni adalah untuk menjana duit. Awak kena ambil 1/3 untuk awak melabur ke, awak buat bisnes ke, awak buat trading ke. Duit tu hanya untuk menjana. Dia menjana duit. Awak kena fikirkan apa aku boleh buat dengan 1/3. Buat niaga ke? Aku nak beli barang, aku nak jual ke? Right, itu. Right, maksudnya awak kena gunakan benda tu untuk menjana. Menjana ekonomi. Right, awak kena gunakan 1/3 untuk penjanaan ekonomi. Right, untuk awak melabur dan sebagainya. Right, ini kita ultimate bukan sekarang. Jangan kau cuba nak buat sekarang. Besok dapat 1,000, kau pun bagi 3, lepas tu kau nak makan minta sedekah. Jangan. Alright, jangan buat sekarang. Kalau tak mampu, belum mampu untuk buat, jangan buat sekarang. Tapi ini adalah kau punya target. Inilah yang aku nak capai dalam hidup aku. Alright, jadi 1/3 untuk penjanaan. Buat bisnes ke, melabur ke, awak nak buat apa tu, lantak awak. Tapi itu adalah untuk awak punya penjanaan. Alright, itu yang kedua. Dan yang ketiga, okay, dan yang ketiga 1/3 ni untuk kita okey. Dan 1/3 adalah untuk kita give it away. Alright, itu bukan hak awak lagi. Awak kena bagi kat orang yang memerlukan, orang susah, mungkin charity yang awak nak. 1/3 tu memang untuk awak bagi. Alright, ini adalah matlamat yang kita nak capai dalam bajet yang bertanggungjawab. Ini nama dia bajet sebagai tanggungjawab kita. Alright, inilah bajet yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Alright, bila kita boleh capai
capai bajet ni, dan inilah yang saya nak awak buat. Alright, awak letakkan benda ni sebagai awak punya task yang awak mungkin nak capai. Tapi bukan sekarang. Sekarang mungkin awak tak mampu kot. Kan ada yang tak mampu. Ada yang mungkin manalah gaji baru 2,000. Habis kau nak 1/3 aku untuk makan minum aku pun tak boleh. Sebab ramai orang kalau kita tengok 2,000 gaji, 2,000 dia 3/3 untuk keperluan dia. 3/3. That means the whole thing untuk keperluan dia. Itu yang sedang berlaku. Bila yang individu tu sesuai nak start. Kan? Bila individu definitely. Tapi semua orang boleh. Semua orang boleh. Cuma kita mungkin menjadikan bajet ni sebagai satu benda yang kita macam takut tau. Bajet. Kita takut whatever. Saya nak kita letakkan bajet ni sebagai tanggungjawab kita. Aku nak capai. Mungkin pada permulaannya awak bahagikan 5. Mungkin 1/5. Mungkin 3/5 awak ambil untuk keperluan. Kan 1/5 awak bagi untuk penjanaan dan 1/5 untuk awak bagi untuk sedekahkan dan sebagainya. Permulaan dia. Kalau tak boleh juga mungkin kita start dengan 1/10 untuk kita sedekahkan, 2/10 untuk kita menjana duit dan 7/10 untuk kita punya perbelanjaan. So you can start somewhere. Right? Start somewhere with the ultimate goal is 131313. Boleh tak? So, kita punya ultimate goal is 131313, but you can start dekat mana awak nak mula sekarang, carry on. Right? Itulah yang kita nak buat untuk hari ini sebagai puasa kewangan. Sebab apa? Puasa ni bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Puasa ni adalah untuk membentuk perwatakan kita yang lebih kuat, lebih baik, menjadi orang yang lebih berguna. Kan? Itu dia punya hikmah puasa tu. Bukan hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga. Malahan dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga ni juga ada kebaikan yang berlaku dalam sistem badan kita. Dia panggil dia pagi, anto pagi. Semalam aku dapat satu WhatsApp yang dia cakap anto pagi. Anto pagi ni bila badan kita berpuasa daripada 8 jam hingga 16 jam dia berpuasa, badan kita akan membentuk satu benda yang nama dia anti pagi ke apalah dia punya benda. Kau orang pergilah ni. So benda tu sangat-sangat luar biasa. Dia membetulkan banyak sel. Dia sebenarnya anti pagi ni dia makan sel-sel yang dah tak berguna dalam badan kita. Dia makan supaya badan kita terus dapat energi dan sel yang hidup. Sel mati semua dia makan. Alright, Jadi itu adalah puasa. Sama juga dengan bajet. Bajet ni kita nak buat ni untuk bajet yang bertanggungjawab, bajet yang membawa kebaikan ke dalam hidup kita. Jadi ambil benda ni dan saya nak awak letakkan ni sebagai awak punya pledge. Alright? Saya lupa tulis tadi. Jadi pledge pada hari ini today's pledge. Today's pledge. Saya nak pastikan awak ada today's pledge ni. Sebab apa benda ni saya rasa penting lah. Alright, sebab budgeting ni, alright, sebab dia kena disiplin. Siapa yang tak ada disiplin dalam bajet, dia akan jatuh miskin dan akan ada, dia akan malulah satu. Sebab siapa-siapa yang tak menghargai, siapa yang tak bertanggungjawab ni dalam kewangan ni, dia pasti akan menghadapi satu kesukaran. Alright, orang yang bertanggungjawab atas kewangan, dia pasti akan diberikan kelebihan, diberikan honor. Alright, okay. Jadi, bajet ni adalah satu roadmap untuk kita mencapai prosperity ataupun satu kemewahan, satu kekayaan. Right? So dia bermulanya dengan bajet, tapi bajet yang apa? Bajet yang bertanggungjawab. Bajet yang bertanggungjawab apa ni? Aku dah letak ni kat bawah ni. Aku dah tulis sikit bawah. Kan? So kau nampak sikit, right? Okay. So, saya nak awak mula janji pada diri awak yang awak akan mula buat bajet dan akan bertanggungjawab atas setiap sen yang awak jana tu. Setiap sen yang awak dapat tu awak kena bertanggungjawab. Awak kena tahu ke mana duit tu pergi. Alright? So, itulah benda yang Abang Abu nak bincangkan hari ini dengan anda. Saya pasti dia memberikan awak sedikit macam untuk dipikirkan. Betul Mungkin ada yang dah terfikir dah. Keperluan dan giveaway, faham AA. Tapi penjanaan tu itulah yang nak kena faham. Mana satu lebih baik untuk penjanaan for compounding tu. Okey, dia penjanaan ni macam ni. Penjanaan ni dia bermula dengan duit yang kau ada. Alright, kalau kau ada RM10, kau tak boleh nak pergi nak main saham konon. Oh, berapa? RM10 nak main saham. Itu salah. Penjanaan ni kau kena tahu. Sebab tu dalam program Abang Abu saya ada ajar satu benda yang nama dia SRICH.
Kan, penjanaan dia bermula dengan SRICH. Kan? So macam mana kita boleh menjana dengan duit yang kita ada sekarang ni? Kalau RM10, apa kita boleh buat? Kita boleh jual beli. Kita boleh beli tisu, kita boleh jual tisu. Kita boleh beli air mineral water, kita boleh jual. So itu yang kita boleh buat dengan RM10. Kan, kita tak boleh menjana duit dengan membeli property. RM10 nak beli property. RM10 nak invest dalam saham. Tak boleh lah, babe. Kadang-kadang kau jangan tertipu dengan manusia-manusia luar sana yang tamak nak jadi kaya dengan menipu manusia kat luar sana. Alright, RM10 tu kau start dengan apa yang kau mampu buat. Clear tak? Lepas tu baru kita boleh buat referral. Contohnya kau boleh jadi ejen orang, kan? Ambil produk orang, jual kat orang. Itu yang kau boleh buat bila duit kau hanya RM10. Compounding ni KP ke Islam? Dia compounding kalau kita ambil interest tu. Tapi compounding ni dia bukan KP. Compounding ni adalah satu sains. Alright? Compounding ni bukan hanya dalam duit interest saja. Compounding dalam semua benda. Macam kita ni, hari-hari awak belajar ni kan, hari-hari awak datang ni, sebenarnya awak compounding awak punya ilmu. So adakah itu KP? Tak. Tapi compounding interest, itu KP. Itu maksudnya benda yang riba. Kita tak nak benda tu. Tapi compounding, ada compounding knowledge, compounding idea, compounding effort, banyak benda. Alright? Juga dalam bisnes, hari ni kita berniaga, kita dapat RM10, besok kita simpan, kita berniaga lagi, ditambah. Itu compounding. Alright? Jadi sebab tu saya cakap kita kena tahu duit kita ni ada berapa. Kan? Kalau duit kau banyak, then you can go into different thing. Clear tak? So go into different thing. Jadi itu maksud compounding. Boleh itulah bagus-bagus. Alright. So penjanaan dia bermula macam tu. So duit yang kita ada, apa kita boleh buat? Lepas tu apa pula kapil laknat pula ni, la ilaha illallah, bulan-bulan puasa ni cubalah gunakan ayat-ayat yang ayat-ayat yang best, melainkan aku ni tak kisah kan. Gunakanlah ayat-ayat yang lembut, yang dengar pun macam sedap sikit. Ini baru dengar baca Quran, lepas tu dah kena macam ni kan. Tak apa. Alright, kita doakan mudah-mudahan yang kafir tu pun Allah bagi juga hidayah untuk jadi saudara kita kan. Alright. So ada tak apa-apa lagi? Come on. Siapa lagi kat sini yang nak tanya soalan ke yang mungkin ada benda pendapat mengenai 131313 ni. Itu matlamat, babe. 1313 ni dia powerful lah, babe. Sebab dia bukan satu formula yang aku cipta tau, tapi ini adalah formula daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ini adalah formula sahabat-sahabat Rasulullah. Okay, formula kekayaan dia orang, formula bajet dia orang. Kan, formula bajet 131313. Alright, kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf pun dia punya cara dia buat bajet yang luar biasa. Itu yang kita nak kongsi kan dengan you all, insyaAllah. Right? So saya haraplah benda ni akan memberikan anda sedikit benda untuk nak fikir. Jadi 1/3 saja kita cuba untuk keperluan kita. 1/3 saja. Lepas tu 1/3 untuk penjanaan. Macam mana kita nak jana? Depend on kita punya duit dulu. Kan? Nak menjana dengan saham boleh. Kenalah ada RM50,000, RM100,000 baru boleh. Kau jangan nak tanya aku, RM10,000 boleh? Boleh, tapi kau tak boleh nak menjana. Kau hanya boleh letak dan tunggu saja. Right? Tapi kalau kau nak menjana dengan jadi day trader ataupun swing traders, then kau kena ada at least RM50,000 untuk you mulakan sesuatu dengan best. Kalau RM100,000 tu setiap hari awak boleh buat duit, insyaAllah. Tapi tak boleh tamak. Kalau tamak akan rugi. Kenapa aku tahu? Sebab aku dulu tamak. Kan? Dan akhirnya rugi banyak. Kita tak nak macam tu. Dan 1/3 adalah untuk kita nak bagi. Right? Jangan fikir awak dapat, awak buat niat, awak bagi. Bagi saja. Kan? So sambil tu kita encourage orang lain juga bagi. Jomlah bagi. Macam saya juga ada satu program makan amal tau. Dulu kita buat hari Jumaat saja. Sekarang hari-hari. Sebab Ramadan ni kita nak buat hari-hari, kita nak buat. Alright? Okay? So macam tu. Tu saya dah bagi contoh. Okay tak contoh tu? Kan? So kita bagi away. Kalau jual beli emas boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kau nak jual beli emas, kau ada duit banyak. Kan? Kau duit kalau sikit, macam mana kau nak beli emas? RM10 kau nak beli emas. Kau belilah macam tek gigi memang sikit. Bolehkah kita combine tu giveaway dan menjana? Tak mau. Kau jangan nak ada-ada. Kau punya pasal. Kau nak buat tu, kau buatlah kau punya cara. Ini aku dah ajar, ikut cara aku. Kalau kau nak buat cara kau pergi buat. Aku tak kisah. Example giveaway, kan menjana juga. Allahualam. No. Giveaway is, you punya, bila awak cakap giveaway, awak tak berniat untuk menjana daripada benda tu.
Alright, awak punya giveaway adalah untuk awak giveaway, awak tak boleh menjana. Kalau nak menjana, gunakan 1/3 daripada menjana. Sebab kadang-kadang disebabkan benda ni lah, kita kadang-kadang jadikan amal ni satu-satu bisnes. Amal ni jadi satu bisnes sebab benda tu lah nak menjana. Aku menggunakan amal ni untuk aku jual aku punya kuih, aku punya murtabak contohnya kan. Aku kan ada buat murtabak, tapi kalau aku punya niat ni, kepala otak aku ingat nak menjana duit, aku akan mula cakap, okey, kita buat benda ni dan aku letak untung kat situ. Alright, tapi kita duit tu kita akan gunakan untuk kita. Tak. Giveaway means giveaway. No. Alright, benda tu tak ada datang apa pun, kita tak perlu. Kita memang nak give. Sebab kau tak perlu takut. Benda tu akan datang balik dengan kita dengan banyak, babe. Right? Kau tak perlu nak cakap, dengan ni, dengan bagi benda ni aku akan... Tak payah, babe. Kau tak payah, kau bagi je. Right? 1.3, you don't need to put into menjana. You just take it and you give away. Don't worry about menjana. Menjana ni is for you to menjana. It's part of your usaha untuk menjana. Tapi the what you have given is going to like come back through this. Alright? Jadi tak perlu nak campur-campur ni semua. Boleh Syamir dah ketawa. Dia cakap, abang Abu, kau ni ada je jawapan. Apa aku tanya pun kau cakap je kan. Dia macam tu, dia fikir macam tu. Okay, so kita dah pun pukul 10. Saya rasa tu sajalah untuk hari ini. Alright, hari ini hari yang ke-7, bajet sebagai tanggungjawab kita. Alright, pledge untuk hari ini. Okay, saya akan jadikan matlamat 131313 is the aim of my life. Budget, alright, budget yang bertanggungjawab. Kalau kita capai benda tu, salute you, babe. Salute, gua salute 2 tangan sama lu kalau you dapat capai benda ni, alright? Okay, so itu sajalah daripada Abang Abu yang memang handsome, memang macho, memang awesome, memang hot. Ada yang cakap, wow, charmingnya. Apa-apa pun insyaAllah manisnya. Kita jumpa lagi esok jam 9 dengan satu lagi topik puasa kewangan yang memang akan menjadikan diri anda lagi mantap insyaAllah. Right? Jadi saya doakan semua yang ada pada hari ini di sini, mudah-mudahan Allah akan rahmati, Allah akan berkati, Allah akan melimpahkan rezeki yang luas dan membukakan, melapangkan segala like pintu-pintu rezeki. Mudah-mudahan mengambil segala kesukaran, menghapuskan segala kejahatan orang dan niat orang yang tak jahat terhadap kita. Allah hancurkan niat-niat begitu. Allah bagi kita mudah-mudahan rezeki untuk kita terus beramal ibadah, terus melakukan kebaikan, rezeki untuk kita berwakaf, berinfak, bersedekah, berzakat. Mudah-mudahan dia juga bagi kita rezeki untuk hidup dalam kalangan orang-orang yang akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita akan semua dikumpulkan bersama orang-orang soleh nanti insya-Allah. Itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. Terus berpuasa dan selamat berbuka nanti, alright? Dan pukul 12.30 hari nanti, 12.30 kita ada satu lagi live bersama dengan sembang-sembang, alright? Dan saya harap anda juga dapat bersama dengan live tu, alright? So itu saja daripada Abang Abu. Insya-Allah kita jumpa lagi esok dan jangan lupa untuk kongsikan apa yang belajar pada hari ini, alright, di laman sosial anda dengan hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu, right? So itu saja daripada Abang Abu. Best. Kita jumpa lagi besok.